أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة، تحية أهل الجنة، وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, impian solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini. Musi dan seluruh warga jawatan kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, seterusnya kepada sidang jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat, tuan-tuan, puan-puan, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnianya sehingga kita dapat lagi terus berkehidupan di dunia yang sementara ini. Moga-moga kita hidup dengan panduan agama, dengan kefahaman bahawa perjalanan hidup kita ini pasti berakhir dan kita bakal menghadap Allah selaras dengan ucapan yang selalu kita katakan, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita pasti kembali untuk menghadap dan ditanya, dipersoalkan tentang apa sahaja yang kita lakukan dan yang kita buat. Maka ada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedar apa yang kita sedang lakukan ini dalam hadis sahih ya, riwayat daripada Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan begini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Rasulullah kata, apabila kamu berlalu melintasi taman-taman syurga, maka ragutlah peluang itu, ra'ilah kesempatan itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjelaskan, hilaqul dzikr, itulah halaqah zikrullah, majlis-majlis yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara ruangnya. Solat berjemaah ni hilaqul dzikr lah. Ya, mengaji ilmu agama ini juga ya, halaqah zikrullah. Moga-moga kita berbuat atau berada di sini dengan faham bahawa kita sedang mengusahakan sesuatu untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama untuk menyambung perbincangan berkaitan khusyuk solat belum sampaikah masanya. Satu persoalan yang susah kita nak jawab sebenarnya, tapi kita kena bincangkan juga agar nanti ada usaha-usaha yang kalaupun tak sampai kepada tahap kejayaannya, pencapaiannya, matlamatnya, tapi sekurang-kurangnya kita dah berusaha. Sebab Allah berjanji begitu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha bermujahadah di jalan kami, yang pertamanya Allah janji pasti akan Allah tunjuk jalan-jalan dia. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan.
Tapi yang kedua lebih menarik, sebab Allah kata wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah dah bersama pun dengan orang-orang yang berbuat baik itu. Ya, orang-orang yang berusaha di jalan Allah, buat amal ni nampak Allah, Allah dah kira orang-orang muhsinin. Sebab itulah maksud ihsan. Muhsin ini adalah isim fa'il kepada ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Ya, kita tak kata ta'budah itu sebagai ibadah sahaja. Sebab memang kita hidup kat dunia pun untuk jadi hamba Allah. Kita nak di luar nanti pun kita nampak Allah. Bukan ke atas tikar sejadah, bukan kat ruang masjid je kita ada Allah. Sebab kehidupan kita memang kena kekal ada Allah. Ya. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tara. Tapi kalau kamu tak boleh nampak, dan itu pun realitinya, fa innahu yara. Tanamkan satu keyakinan bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Maka yang ni lebih selamat. Tapi nak menjelmakan rasa Allah selalu tengok kita ni, kalau suis utamanya kita tak betul-betul hidupkan, maka kita tak akan berjaya pun mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Solatlah. Ya, sebab solat ni disyariatkan untuk mengingati Allah, ya. Wa aqimis solata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat Allah. Sebab tu Allah tanya, belum sampai ke masanya untuk hati ni tunduk khusyuk mengingati Allah. Sebab kalau sampai bila-bila pun kita solat tanpa khusyuk, kita tak akan dapat kekuatan untuk jadi hamba Allah. Itu masalahnya. Dan bila mana kita leka daripada ingat Allah, tak berjaya ingat Allah, tak boleh jadi hamba Allah, kita tak boleh jadi hamba Allah. Ya. Kalau tak boleh jadi hamba Allah, itu selesai masalah itu tak mengapa. Tapi biasanya sebab kita ni diintai, diperhatikan oleh makhluk yang memang dicipta untuk jadi musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Tahu tak sebab apa? Sebab apa Nabi Adam tu termakan juga pohon khuldi, buah pohon khuldi tu. Allah dah larang lah tu, bukan dia tak ingat. Ya. Puncanya satu je, sebab dia leka, dia lupa. Allah jelaskan dalam surah Taha, ya, walaqad ahidna li adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Dulu dalam kisah-kisah Nabi Adam kita dah bercerita, kita kan sempat bercerita pasal kisah Al-Quran Nabi Adam tu. Ya, kami dah berjanji pun dengan Adam dah berjanji pun dengan kita sebelum tu, sebelum ya dia terjebak termakan buah tu. Tapi puncanya apa? Fanasiya, dia lupa. Kita bila leka lupa, Allahu Akbar. Tapi Allah bela. Kalau ikut tafsiran Dr. Salah Al-Khalidi tu, dia kata apa? Walam najid lahu azma, itu maknanya Adam tak merancang pun dia nak makan pokok buah khuldi tu. Dia tertipu, terpedaya, leka, lupa, dan akhirnya syaitan ambil kesempatan. Subhanallah. Kalaulah leka seketika pun tak layak untuk sampai syurga, untuk duduk syurga. Sebab ya, apa sahaja, yalah, selalu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, ada kata lupa, tak tahu, tak ada ilmu, dimaafkan. Itu sifat rahmat Allah. Tapi identiti, credibility kita sebagai hamba Allah habis. Ya, bukan okey ya. Sebab tu kalau kita mengajar fiqh pun kadang-kadang risau bila mana ada orang seronok, ya, kalau tidak tahu dan masih jahil, tidak sengaja, maka tidak mengapa, dikira sah solatnya. Imam sembahyang 5 rakaat, makmum ada 2 kelompok. Ada kumpulan pertama duduk tahiyat akhir tegur Pak Imam. Ada kumpulan kedua bangun sama Pak Imam. Yang bangun tu sebab apa? Leka, lupa. Ya. Dan yang bangun tu ada 2 kelompok. Kalau bangun dalam keadaan sedar, batal. Yang lupa tak batal. Macam tak adil, tak fair. Ya, di sudut sahih tak sahih, sebab Allah sifat dia memang dia tak ambil hukum atas orang yang lalai dan luka, tapi sentiasa menyediakan diri untuk lepa dan luka. Siapakah kita di hadapan Allah? Jangan gembira. Sujud sahwi, sebab tu fuqaha ramai menjelaskan bersama dengan subhana man la yanamu wa la yasu, perasaannya bukan selesa. Tak semayang subuh pula, tak doa gunur, tak baca apa tahiyat awal, lupa. Kan kita kadang sujud sahwi, kan, lupa rakaat, tambah, lepas tu sujud sahwi. Feel dia bukan selesa, bukan kata okey aku dah sujud sahwi, fair. No, feel dia kena rasa malu, kena istighfar. Malah setengah fuqaha kata kena bersama dengan subhanallah, kena
Maka kalau depan yang maha besar ni, maha kuasa ni pun kita leka dan lupa, macam manalah kita ketika mana kita keluar daripada suasana ketaatan, suasana ibadah ini. Inilah persoalannya, tuan-tuan. Ya, walaupun Adam hanya leka seketika, dia tetap terpaksa menerima akibatnya. Dia tak layak lagi untuk duduk di satu tempat yang sangat hebat dan istimewa, iaitu bernama syurga. Hadirin yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, perbincangan kita tentang khusyuk solat belum sampaikah masanya telah pun masuk membincangkan akibat solat yang tidak khusyuk. Muka surat 30 hari ini kita bincangkan perkara yang ketiga, hilang rasa ketakwaan. Ikut rekod saya, kalau siapa ada catatan lain, saya kadang-kadang saya terlupa nak update lepas kuliah. Kita dah nyatakan bahawa di antara akibat supaya kita rasa bertanggungjawab dengan solat kita yang terus-terusan tak khusyuk ni, kita terpaksa menanggung kepayahan 5 perkara. Pertama, hilang ganjaran pahala. Solat yang tak khusyuk sah, tapi pahala tak ada kalau tak khusyuk langsung. Dia bernisbah kepada sejauh mana khusyuk kita. Nabi kata mungkin 1/10, mungkin 1/2, sampai begitu sekali. Kita dah baca hadisnya 1/9, 1/8, 1/7, begitu sekali detailnya. Nisbah pahala ni bergantung kepada khusyuk. Yang kedua, hilang kelazatan beribadah. Yang ni kita akui. Kita beribadah ikut rentak, sama-sama berjemaah, tapi ada orang yang nyaman di sini, tenang dia, betah dia, tapi ada orang yang resah bila nak habis semayang. Kenapa lah panjang sangat Pak Imam ni? Itu yang saya kata sebenarnya bohong kalau kat Malaysia ni orang imam panjang sangat semayang, tak ada. Orang Malaysia lah semayang paling pendek, laju. Sujud rukuk Pak Imam, kita kan pergi umrah, pergi haji. Imam semayang rukuk ni kat Mekah macam mana? Lama sikit kan? Lama. Kalau kita masbuk pun nak kejar rukuk tu sempat, tapi kat sini jadi kalau imam terpanjang sedikit, kena malulah sikit nak komplain. Allah panjang sikit untuk Allah, lalu benda lain kita panjangkan masa. Sebab apa? Sebab itu mengandalkan resah. Seorang yang tak selesa dan nak cepat-cepat meninggalkan satu tempat adalah kerana dia resah, dia tak selesa, dia tak betah dengan suasana itu. Jangan tunjuk sangat kita tak betah dengan Tuhan, tuan-tuan. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masuk membincangkan yang ketiga, yang ni lebih besar ceritanya, iaitu hilang rasa ketakwaan. Takwa ni apa ya, selalu kita sebut. Takwa ni yang selalu kita dengar dalam khutbah tu lah. Imam Syafi'i merumuskan dengan satu benda yang mudah, fa'ilul khairat wa tarkul ma'asi. Orang bertakwa adalah orang yang buat benda baik, tinggal maksiat. Itu je. Makin banyak kebaikan yang kita lakukan dan makin banyak dosa-dosa yang mampu kita hindari, makin besarlah ketakwaan dalam jiwa kita. Itu je. Takwa ni setiap orang dia tahu tahap dia, dan dia tak boleh judge orang lain, dan dia tak perlu pun. Tapi hari ini kehidupan kita suka menghukum ataupun mengira-gira ke tahap ketakwaan iman dan takwa orang lain. Tak ada keperluan. Dia dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi, dalam hati kita. Jadi takwa adalah kekuatan jiwa untuk merangsang diri membangunkan semua perintah Allah. Kita bangun sembahyang subuh ni kerana ada cerita lah dalam hati kita ni, apa yang kita buat ni. Dan juga kekuatan jiwa untuk meninggalkan segala tegahannya. Itu je cerita dosa dan pahala takwa ni. Dengan solat yang khusyuk, kita akan mendapat kekuatan untuk membina ketakwaan ini. Takwa sebab di hujungnya, di muaranya bertemulah hamba dengan Tuhannya, perasaannya. Dia ada Tuhan yang maha besar, dia ada Tuhan yang syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Dia ada Tuhan yang sangat baik, maha pemurah. Dia rasa tak patut aku buat dengan Tuhan aku macam ni. Itu takwa. Hidup dengan perasaan seorang hamba. Lalu dengan itu dia kuat. Dia buat baik pun, Allah, apalah sangat kebaikan aku buat ni, Tuhan aku banyak sangat buat baik. Apa salahnya aku buat baik dengan hamba-hamba, dengan makhluk-makhluk dia. Itulah takwa. Takwa bukan rangsangan kerahan saja, takut neraka je, tak. Takwa kan dibina dengan perasaan kenal Allah. Seorang terangsang buat baik. Kita dalam hidup ni buat baik pada kawan kita sebab apa?
Kadang-kadang kita buat baik bukan sebab kita takut dengan dia, biasanya kita sayang dia ataupun sebab kenang jasa dia. Allah, aku ingat masa aku susah dulu, dia ni lah tolong aku, tak kalau aku tak pergi tolong dia. Tu Allah tak cukup baik ke dengan kita? Itu masalahnya. Ya, jadi jangan hidup ni dengan perasaan kerahan sahaja. Apa salahnya sesekali kita bermesra dengan Tuhan, datang masjid awal-awal sebab apa? Aku nak sebut nama Allah banyak-banyak, ya, supaya Tuhan yang sangat baik dengan aku ni, ya, merahmati terus hidup aku dengan kurniaan-kurniaan yang baik, supaya aku kekal jadi hamba dia sampai hujung nyawa. Itu perasaan yang lebih, kata orang apa, lebih mesra, lebih seronok, lebih menyamankan, kan? Begitulah sepatutnya. Jadi orang-orang bertakwa ni dia ada kekuatan untuk selesa jadi hamba Allah. Ya, sebab tu Allah buktikan bila solat kita berperanan, kita akan ada kekuatan itu. Wa aqimis solah, Allah kata, dan dirikanlah solat. Sebab tu biasanya solat ni Allah tak kata sallu, sembahyanglah, tak. Tapi Allah kata bangunkanlah solat. Wa aqim maksudnya qiyam, bangunkan. Bangun ni berdiri tegak. Sebab tu sembahyang pun simboliknya berdiri tegak, dan ada gerakan yang perlu disempurnakan sebab dia adalah bangunan. Ialah bangunkan maksudnya bangunan, dirikan, ada benda yang tegak. Maka tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalu sangat Ustaz bercerita ayat ni, tapi kita nak cerita sudut khusyuk ni. Jadi bila mana ramai mufassir mengatakan, sebab tu Allah katakan dengan determine kat situ dengan alif lam ta'rif, ya, maknanya solat yang spesifik saja yang berjaya mencegah. Antaranya mestilah kalau kita bercerita tentang khusyuk, kita dah tahu cerita awal kita daripada kita mula buat bincangan tentang buku ini, kita kata khusyuk solat ni roh solat. Bayangkan sesuatu yang tak ada roh, apa lagi yang boleh kita harapkan? Sembahyang yang tak ada Allah dalam hati kita, walaupun kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, adalah sembahyang yang dah mati. Ya, sembahyang yang dah tak ada jiwa, dah tak ada roh. Sesuatu yang dah tak ada roh, kita tengok muhasabah kita ketika kita mula buka buku ni. Ya, seorang pengawal yang paling hebat pun, ya, kita nak cari pengawal peribadi kita, orang yang paling sado sekalipun, ditunjukkan tu ada abang seorang tu duduk, tapi tengok dah kerah bersandar kat belakang kereta. Kita tanya kenapa tu? Dah mati. Dah mati nak buat apa? Itulah bayangan solat yang tak ada hati, tak ada khusyuk dalamnya. Subhanallah. Betul lah bila Allah kata ada orang bangga dengan puluhan tahun dia jadi jemaah masjid. Baguslah, alhamdulillah, ya. Ribuan tahun, ribuan kali dia solat berjemaah di masjid, ya, tetapi tengok kelakunya, gayanya, ya, kadang-kadang meragukan di sudut penghasilan seorang yang dah solat banyak. Sepatutnya orang yang solat dah banyak, dah berkali berjumpa dengan Tuhan, membesarkan Allah, berjanji dengan Tuhan, memohon banyak, Rabbighfirli warhamni wajburni, itu semua doa rayuan seorang hamba untuk jadi hamba yang betul-betul hamba Allah. Tapi kadang-kadang gaji-gajinya tidak ada. Sebab apa? Sembahyangnya tidak ada jiwa. Solat sepatutnya membina ingatan ketakwaan kepada Allah, ingatan yang terbina kukuh inilah, ya, yang dibina dengan khusyuk akan menjadi benteng dan tembok yang menghalang orang-orang yang solat itu daripada terus terjerumus ke lembah dosa. Orang solat tak akan mudah buat dosa. Orang solat tak akan, ya, mudah melakar noda dalam hidup dia. Dia terus ingatkan Allah, ya, murkanya dan azab neraka. Orang bertakwa ada cerita itu dalam hidup dia, dan sepatutnya orang-orang solat, ya, dia jadi orang-orang yang begitu. Malangnya terbukti kini meskipun telah mengerjakan solat, tapi masih ramai umat Islam yang gagal meninggalkan maksiat. Ya, dah solat tapi maksiat tak boleh tinggal, sebab solatnya hanya bacaan, hanya gerakan ritual tanpa rasa hamba, tanpa rasa sedar. Yang paling malang dia tak sedar dengan ada Allah. Ialah seorang bila mana tak sedar menghadap satu perkara, dia tak akan dapat apa-apa daripada pertemuan itu. Ya. Pada muhadarah-muhadarah lalu pun kita dah cerita seorang yang dah bertemu dengan menteri yang menjanjikan dia sesuatu itu dan ini, tapi dia tak sedar pertemuan tu. Dia sibuk dengan benda lain, dengan telefon, dengan urusan-urusan yang dia sembang dengan kiri kanan dia. Akhirnya dia tidak berurusan lah, walaupun dia dah berhadapan dengan menteri itu. Maka dia tak dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Dan realiti hidup kita begitulah.
Ya, kita kalau tak menghadap benda sesuatu dengan betul, kita tak dapat. Allah adil sahaja, Allah tak zalimi kita. Siapa semayang menghadap Allah betul, tapi hatinya tak ada, semayang dia sah. Sepakat fuqaha yang kata sunat ataupun fardu solat, yang khusyuk solat ni sepakat sah semayang. Dapat pahala tak? Sepakat. Mereka kata tak dapat pahala. Cuma ada yang kata haram semayang itu, ada yang kata ya makruh. Okey. Dan akal kita juga menerima kalau tak fokus memang tak dapat apa-apa. Jadi sampai bila kita nak tak dapat apa-apa dengan solat kita, sepatutnya kita dah berbuat banyak dengan solat kita. Terjebak dengan pelbagai dosa dan pelanggaran syariat. Sebab ketika mana dia patut menjelmakan jiwa bertuhan dia ketika solat, dia tak usahakan benda tu. Sebab apa kita sebut Allahu Akbar? Supaya Allah besar dalam hati kita. Sebab apa kita kata Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku? Sebab memang kita siasa mensucikan Allah dan menerima apa juga ketentuan Allah untuk kita. Maka kita akan menjadi hamba Allah. Sebab apa kita kata Rabbana lakal hamd? Tak cukup lagi ada sahabat kata Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, sampai Rasulullah cari siapa yang panjang sangat puji Allah lepas time semayang ni. Ya. Sebab dia hayati. Kita kadang-kadang baca juga. Ya, tapi kadang-kadang kita tak hayati, sayanglah. Supaya nanti bila kita dah puji Allah, ya, besarnya pujian tu, hebatnya pujian itu, dia akan merangkumi semua kekurangan yang kita cuba terbitkan. Ya, setan cuba rasakan tak cukup, tak patut Tuhan buat macam ni. Ya. Patut kau kena usaha sendiri ni. Tuhan kau tak peduli kau. Tak ada dah lintasan kau. Itulah solat sebenarnya. Ya. Sebab tu perasan tak Rasulullah bila mana nak suruh iqamat pun Rasulullah kata arihna bi solah ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Artinya iqamat supaya kita tenang. Sebab dengan solat kita jadi hamba Allah. Hamba Allah dicukupkan jiwanya. Ya, bersama dengan kekurangan di sana dan di sini, dia sebenarnya cukup dengan apa adanya dia. Puncanya ialah kerana solat yang dikerjakan tidak berperanan, tidak efektif. Solat tanpa khusyuk dan tiada penghayatan, tiada ingatan dan tanpa merasai kebesaran Tuhan. Allahu Akbar. Sayu tuan-tuan, bila kita kenangkan, kita banyak kali sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar mayang. Tapi bila Allah tu nak besarkan dalam hati kita, kalau kita besarkan Allah dan kita duduk bersama dengan Allah, kita akan besar tuan-tuan jiwa kita. Nah, tapi bersama sebutan tu kita dalam kelalaian, kelekaan. Maka inilah yang perlu diperbetulkan. Betul sahaja kalau kita solat khusyuk, dia bukan benda susah, bukan benda tak boleh buat. Hanya kita kembalikan ingatan. Gerakan tanpa kesedaran dan ucapan tanpa perasaan. Allahu Akbar. Ya, sujud dah sembam ke bawah pun tak rasa diri hamba. Rukuk, ya, dah bongkok dah tu. Separuh badan kita menunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak ada, ya, bukti taat setia. Dia kosong, lompong, maka wajarlah, ya, ia tidak memberi sebarang kesan. Apa-apa yang kosong dan lompong tidak padat, tidak kompak, dia tidak kuat. Ya, kita pun banyak bertemu benda-benda dalam kehidupan kita begitu. Maka solat yang sebegitu rupa, tak ada dalamannya, tak ada rohnya, tak ada isinya, maka dia tidak ampuh, dia tidak kuat. Jadi kalau kita masih bertanya, dan biasanya dah dijelaskan pun kenapa dah solat masih buat dosa, sebabnya solat tak ingat Tuhan, itu je. Kalau semayang tu diusahakan betul-betul difahami dan dihayati, insya-Allah dia kuat. Lepas beri salam dia akan kekal jadi hamba Allah. Ya, sementara menanti waktu dia bertakbir semula pada waktu solat yang kedua nanti. Itulah solat sebenarnya. Akibat tidak khusyuk yang keempat, hilang barakah kehidupan. Subhanallah. Barakah ini pun, ya, kita dah bercerita, saya pun ada tulis satu buku rahsia hidup berkat, panjang lebar cerita pasal berkat. Jadi barakah ni ringkasnya adalah kebaikan yang bercambah. Siapa yang hidupnya penuh keberkatan, banyak kebaikan, dia senang tersenyum. Jumpa orang pun orang dah dapat kebaikan, dia dah buat pahala. Ada orang jumpa orang pun tak boleh, tak cakap apa lagi dia dah buat pahala, itu berkat. Apatah lagi kalau dia ada sesuatu pada tangan dia, dia pasti jadi keberkatan, kebaikan yang banyak dapat dinikmati orang-orang ramai. Orang kaya kan sepatutnya dia berkat, dia boleh menyumbang, memberi, dan dia bahagia dengan begitu. Sebab keberkatan ni dia membias pada diri orang yang melahirkan keberkatan sebelum dia membias pada orang lain.
Tetapi ya rupanya kalau solat tidak khusyuk, hidup kita payah nak jadi berkat. Kaya tapi orang tak berapa selesa dengan kita, anak bini pun menderita. Tu masalah tu sebenarnya. Ya, pangkat tinggi tapi tak boleh nak memberi sesuatu pada masyarakat. Ya. Kebaikannya kurang. Jadi kena tengok. Kalau kita jadi begitu, kita kena rasa sayu sikit. Ya, sebab kita risau bila mana kita kurang keberkatan dalam hidup ini, subhanallah. Ya. Sebab tu kita kan minta doa berkat pada umur. Apa maksudnya? Contoh seorang manusia yang berkat umurnya siapa dia? Imam An-Nawawi. Umur 45. Allah rezekikan umur dia 45 tahun je tuan-tuan. Subhanallah. Ya, sebab tu jangan berbangga dengan kuantiti kalau dalamnya tidak ada kualiti. Ya, kita sebenarnya hamba Allah ni dia tak perlu kuantiti yang lama, panjang, banyak, tapi kualiti. Ya, macam mana Imam Nawawi umur 45 dengan teknologi kitab dia banyak tuan-tuan. Allah Akbar. Subhanallah. Tapi dia bercerita lah dalam Muqaddimah Al-Majmu' tu, dia bercerita bahawa dia direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecenderungan ya untuk ya berilmu. Itu rezekilah keberkatan ini. Jadi solat ni pencetus keberkatan. Jadi siapa yang solatnya tidak ada roh, mati, tak khusyuk, maka dia tak dapat keberkatan dalam hidup dia. Solat merupakan roh yang menjamin ketenangan hidup seorang mukmin. Namun hanya solat yang khusyuk mampu menganugerahkan ketenangan jiwa dan keberkatan dalam hidup mereka. Tahu sebab apa kita kurang sangat boleh berbuat banyak kebaikan? Sebab hati kita tak tenang, itu je. Ada orang duitnya tak banyak, tapi kerana dia tenang dan yakin dengan Tuhan cukup kok, dia akan memberi menghulu. Tapi kita yang banyak ni tak boleh memberi sebab kerisauan kita kepada dunia terlalu banyak. Berkira itu dan ini ya, dan akhirnya kita tak dapat banyak memberi keberkatan dalam kehidupan. Subhanallah. Sebab apa dia tenang? Ingat Allah, itu je. Yang ada kat tangan aku ni pun Allah bagi ni. Anytime kalau aku tak bagi orang pun Allah nak ambil, habis juga. Yang paling sayu sebelum kita sempat buat baik, yang sebelum kita mencetuskan keberkatan dalam hidup kita, modal tu dengan nyawa yang Allah beri ni Allah dari Allah. Tak terlakarlah ya apa yang pernah kita pegang tu sebagai ya satu benda yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Itu yang rugi tuan-tuan. Jadi hidup ni sama je. Kita datang dan pergi, pemilikan juga datang dan pergi. Tapi sejauh mana sebahagian daripadanya kita jadi bijak untuk jadi cerita akhirat kita transfer ke akhirat. Muka yang sebegini rupa sepatutnya boleh senyum kat orang, beri salam, assalamualaikum, dah jadi pahala. Tapi ketat, tak puas hati je orang. Ya, macam mana? Kehidupan memang tak boleh dipuaskan tuan-tuan. Ya, kat dunia ni namanya pun dunia. Tahu maksud dunia? Dunia ni maksudnya rendah. Dana, ya dunia. Sesuatu yang rendah. Apa saja rendah. Jadi kita terpaksa mengangkat diri kita untuk jadi hamba Allah. Kalau hidup dengan resam dunia, kita akan bengkak, kita akan sesak, kita akan semak dengan orang. Maka kena mujahadah. Layan je lah dunia sebagai dunia tuan-tuan. Dia laluan. Dunia ni laluan ya. Bukan ya, dia hanya pun kalau Nabi kata dia satu persinggahan, macam orang lelah berjalan di padang pasir, ada satu pokok, dia berteduh kat situ je. Jadi memang tak lama duduk kat dunia. Maka kat bawah pokok tu kongsi sama-sama dengan orang, senyum-senyum lah. Jangan buat muka ketat, muka masam ya. Jadi kat situ kita hilang keberkatan. Barakah ialah kebaikan yang mampu menambah banyak kebaikan selepas setiap kebaikan. Artinya kebaikan yang bercambah dan berkembang biak. Tanpa barakah, hidup kita pasti dicemari dengan amalan-amalan kefasikan dan merosakkan iman. Sebab dananya sama, ya, kehidupan kita masanya sama, usianya sama, hartanya sama, ya, pemilikan sama. Tapi bila mana tak ada Tuhan, cetusan kebaikan tak ada, kita akan berbuat juga. Masa kita akan habislah. Tuan-tuan berkat hidup pergi masjid lah, alhamdulillah. Ada kawan kita subuh pun tak semangat lagi ni, dia tidur, padahal dia keperluan. Sebab aku nak rehat, malam tadi aku dah penat. Dan bangun pagi dia, kita ada infak, ada tabung masjid, dapat bermata. Dia orang hanya melantak lah. Apa yang teringin nak makan, yang paling sedap cari. Kehidupan ke macam tu? Sedangkan Allah dah bagi kita hidayah Islam. Kita bukan kat sini je. Kita kena bergerak lagi, berjalan menuju ya, alam barzah dan akhirat. Tanpa barakah, ya, hidup kita pasti padat dengan kefasikan dan kerosakan.
kemaksiatan. Ini semua akibat daripada kegagalan mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam solat. Solat sahaja belum menjamin yang kita bebas daripada hidup tidak berkat. Ramai saja orang yang solat tapi tak boleh buat kebaikan. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tidak efektif, sembahyang dia tidak hidup, ya. Sembahyang dia tidak ada roh. Jadi kena usahakan khusyuk. Sebab bila mana kita sedar yang cukuplah kalau kita bayangkan solat ni kita kata wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita baca dalam keadaan khusyuk. Khusyuk ni sedar. Apa maksudnya? Ya Allah, aku hadapkan wajahku ini, ya, kepada Engkau Tuhan pencipta segala langit dan bumi. Rasa tuan-tuan, rasa. Sebab tu sembahyang tu kena dicicipi, jangan baca laju-laju. Dalam usia-usia dah macam ni tuan-tuan, tak boleh baca wajah tu wajah hilal fatar sama hanifam nak solat. Ini bukan solat yang khusyuk. Tak boleh dah. Sembahyang kena dinikmati. Ya, kena tunduk, tunjuk bawah tu sebut lagi Allahu akbaru kabira. Ya Allah, untuk Engkau pujian Tuhan yang Maha Besar dengan sebesar-besar kebesaran. Walhamdulillahi katsira. Ya, pujian untuk Engkau dengan pujian yang banyak ya Allah. Dan sememangnya itulah solat. Solat untuk dihayati. Kalau kita andaikan badan kita ni perlu makan, roh kita makanannya solatlah, zikir-zikir memuji Tuhan tu supaya dia kekal jadi hamba Allah. Dia tak akan tertipu dengan syaitan dan nafsu. Ialah kemahuan nafsu untuk kelangsungan hidup, tapi jangan leka dengan nafsu. Sebab kita tahu kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan solat. Ya. Sebab apa? Ya, kalau kita gagal ingat Allah, kita akan mudah ke lembah dosa, ya, terjebak dengan maksiat, lalu menjadi rosak, jadi fasik, ya. Selalu saya ulang, istilah fasik ni, ya, kita sebut fasik adalah istilah umum untuk, ya, istilah agama yang merosakkan orang yang rosak agamanya. Rosak mungkin sampai murtad, rosak sampai mungkin zalim, rosak kerana buat dosa besar. Jadi fasik ni umum. Apa saja kerosakan yang kita buat, pelanggaran syariat, itu fasik. Maka bila dah banyak kefasikan yang kita lakarkan dalam hidup, hilanglah barakah hidup. Cetusan kebaikan tu dah tak ada. Ya, sebab ini realitinya. Kita tengok dalam surah Al-Hashr ayat 19, Allah kata wala takunu kalladzina nasullah. Allah sebut apa? Allah tak kata fasik dulu. Jangan kamu jadi seperti mana orang-orang yang melupakan Allah. Tengok. Salah atuk kita dulu asal duduk syurga. Tapi tercampak kat dunia sebab lupa sekejap je. Kita dah baca kisah kan, Nabi Musa kan bibil dengan Tuhan. Dia kata kenapalah Adam tu, ya, dia lah sebabkan anak cucu dia semua celaka makan buah larangan tu. Akhirnya Allah pertemukan kan, dalam hadis tu Allah pertemukan Adam dengan Nabi Musa. Dia bibil macam kita lah, kadang-kadang terfikir juga kan, duduk seorang-seorang, kenapalah Nabi Adam tu makan buah khuldi tu, macam tak ada buah lain banyak, durian tak ada kat sana. Terfikir juga, ya, satu tu yang macam sedap sangat lah. Tak apa, nanti kita masuk syurga, kita tanya mana buah khuldi tu, nak try rasa sedap sangat ke? Subhanallah, kan? Akhirnya bila mana Nabi Musa dia bertemukan Nabi Adam, dia pun tanya berkenalan, kamu ke Adam? Ya, kamulah Adam yang buat manusia semua celaka sampai turun ke dunia ni. Bapa kami ni. Nabi Musa pun akhirnya Nabi Adam tembak balik, kamu ke Musa yang boleh bercakap dengan Tuhan? Lalu kamu boleh kata aku pada satu benda yang Allah dah takdir kepada aku. Realitinya Adam ni memang diciptakan di syurga, tapi Allah tak kata dia akan duduk di syurga. Dia jadi drama je, skrip drama tu Allah dah sediakan. Sebab Allah sebutkan inni ja'ilun fil jannati ke fil ardi khalifah. Tuan-tuan biasa dengar ayat ni. Ketika proses mula, perancangan mula, belum ada malaikat yang Allah cakap, aku nak jadikan, ya, di bumi ke di syurga khalifah? Di bumi. So nak salahkan Adam macam mana? Lepas tu Allah bela walam najid lahu azma. Dia tak berazam pun, dia kena tertipu pun, sebab leka pun terpaksa tanggung risiko. Jadi kita tak boleh leka sangatlah. Sembahyang leka ni sebenarnya Allahu akbar, banyak benda yang kita rugilah. Allah pesan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, ya, jangan kamu jadi seperti mana orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah, ya, fa ansahum anfusahum, lalu Allah melupakan mereka itu akan diri mereka. Berat hukuman orang lupa ni. Okey, kita lupa. Apa jadi? Allah kata Allah akan lupakan diri kita ni. Siapa diri kita? Apa yang kita lupa? Kita lupa kita hamba Allah. Adam pernah jadi lagi tu.
Dia lupa dia hamba Allah, tapi dia kawan cuba ikut setan. Jadi ya, iblis tu jadi penasihat dia. Kan iblis tu kata, ya, Tuhan kamu tak larang kamu makan buah ni, melainkan supaya kamu jangan kekal kat dunia, kat syurga ni. Jadi kalau kamu kekal, kamu nak kekal, kamu kena makan. Dia tipu gitulah. Jadi kita pun kalau banyak leka lupa, kita akan lupa status kita, ya, siapa diri kita. Dan akhirnya Allah kata apa? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang rosak. Jadi siapa lupa banyak memang rosak dia. Siapa, apatah lagi kalau ketika mana sebut nama Allah, ya, puji Allah dalam solat pun kita lupa. Malu sebenarnya tuan-tuan, puan-puan. Kita tukarlah perasaan tu. Perasaan daripada rasa tak tepat, ya, semayang tak khusyuk ni, rasa susah, rasa apa, kita tukar. Malu aku dengan Tuhan aku. Aku sebut nama dia, tapi kenapa aku tak boleh ingat dia? Curang tahu sebenarnya kita. Kalau dengan kekasih kita curang. Sebut nama Joyah tapi handphone tengah WhatsApp dengan PA. Marah Joyah. Itulah gambarannya. Kita cakap dengan Allah, Allahu Akbaru kabira. Ya. Kita kata Allah, Engkau lah Tuhan yang paling besar, sebesar-besar kebesaran. Tapi dalam otak kita, barang Shopee kita kat mana lah ni? Dah order lah ni. Ya, patutnya biasa sampai dah 2 minggu. Ini dah lebih 2 minggu, kat mana lah? Lepas tu terbayang tadi, tadi lalu nak pergi masjid, nampak ada satu kotak dekat jiran. Tentang silap kat situ. Saya dah lama kotak tu. Habis cerita Shopee barang. Patut tak macam tu? Tak patut. Sedangkan kita memuji Allah. Ya. Dan semoga kita kuat untuk berusaha ke arah itu. Sebab bila kita terus-terusan bersolat dalam keadaan tak ingat Allah, dan benda tu tak patut, dan kita melazimi benda tak patut, kita tak akan dapat apa yang patut kita dapat nanti. Allah pesan apa? Ulaika humul fasiqun. Siapa? Allah pesan wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu jadi orang yang asyik lupakan Allah. Apa akibatnya? Kamu akan lupa diri kamu, fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan akhirnya hiduplah kamu dalam kefasikan, dalam rosak. Asyik buat dosa je, duduk kejap mengutuk orang, duduk kejap mengumpat orang, duduk kerana cerita orang, duduk sana. Allahu Akbar. Kita kena kesian diri kita lah. Dia puncanya sebab kita tak ada Allah dalam hati. Kalau ada Allah dalam hati, kita akan tersenyum dan tinggalkan dosa-dosa itu dengan selesa. Dan Allah rahmati kita, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu, ya. 2 perkara dulu cukup. Moga-moga ada kekuatan untuk kita melazimi ketaatan, ya, dengan berusaha memaparkan kekhusyukan dalam solat. Sebab kita tak ada pilihan lain sementara kita dah solat. Lagi satu, ketika solat memang kita sebut nama Allah. Kita bukan boleh buat benda lain pun. Maka beri hak je lah yang betul. Ketika lidah menyebut Allahu Akbar, apa salah minda terus membesarkan Allah, jiwa terus bersera dengan Tuhan yang Maha Besar. Dan itulah solat yang sebenar. Wabihi wallahu a'lam. Moga-moga ada sedikit pedoman untuk kita kembali berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang dah solat dengan penuh kekhusyukan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.